سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين الكربيين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah, inayah, riayah Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, di majlis perkongsian ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah, di majlis ilmu, kita diberkati, dirahmati, diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, Barisan Ahli Jawatankuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Ketua-Ketua Blok, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita nak sambung pembacaan kitab akidah kita, Tauhid, kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita dah sampai di hukum. Kita dah sampai di hukum, tuan jikan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang ni tuan kitab nak bagi tahu hukum. Hukum setakat mana nak belajar akidah ni. Setakat mana menjadi fardu ain, tuan jikan, menjadi fardu ain untuk kita belajar akidah tauhid ni. Dan akidah tauhid ni memang fardu ain dah, tuan jangan, ayah, ibu-ibu yang dirahmati, memang fardu ain. Setiap mukallaf bila dah akil balik, wajib dia kena belajar, kena tahu sifat-sifat Allah, kena tahu. Cuma setakat mana yang nak lepas fardu ain. Baik, kata tuan kitab, permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf itu, iaitu orang yang akil lagi balik, sama ada lelaki atau perempuan, bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Ni kita dah baca dah sebelum ni. Cuma kita sepintas lalu tengok wajib pada syarak. Maksudnya wajib ni hukum taklifi, yang ni wajib kalau tak buat berdosa lah. Kan? Boleh tuan je. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib yang buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Apa yang wajib? Satu, ke atas mukallaf. Siapa mukallaf? Kita dah sentuhkan akil balik. Tuan kitab ni sebut dua syarat yang paling penting.
Kalau dah akil, dah seorang tu berakal dan dia dah balik, maka wajib dia kena belajar akidah tu haji. Kena tahu sifat Allah tu ada berapa. Sifat yang wajib dipelajari ulama susun 20 sahaja. Cuma kita kena ingat sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala ni banyak, tak terhingga. Semua sifat kesempurnaan hanyalah Allah, hanyalah bagi Allah. Cuma yang wajib diketahui 20 saja. Boleh tuan haji kan? 20 saja. Kita nak simpul tu sebagai benteng akidah kita, sebagai benteng, sebagai kekuatan rohani, kekuatan akidah kita daripada untuk menepis ideologi ataupun akidah-akidah yang tak betul. Dan baling ni kena tengok dalam kitab fiqh lah, setakat mana baling kan. Kalau tak ada tanda-tanda dia dalam mazhab kita Syafi'i, umur berapa tu haji? 15 automatik dia dah balik walaupun tak ada tanda. Kan, sama ada keluar mani ke, kalau perempuan datang haidnya kan, yang tu kita belajar dalam fiqh. Yang penting cukup syarat akil balik, wajib dia kena tahu. Jadi anak-anak kita sendiri pun kena ambil perhatian lah benda ni kan. Kalau tak tahu tu, ayah dia berdosa sebab tanggungjawab ayah dia. Dan ayah dia sendiri pun wajib ke atas diri dia juga kena tahu. Boleh tuan ya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Apa yang wajib? Mengenal akan Allah Ta'ala, mengenal akan Allah. Kalau dalam tahlil imam sebut kan, apa? Afdal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah kan, imam sebut tu. Itu salah satu dalil ayat Quran yang Allah perintah wajib. Afdal zikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, kata Allah. Fa'lam, kamu kena tahu. Fa'lam, apa maksud tahu? Kena kenal Allah. Boleh tanya. Artinya mengetahui segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanan. Cuma setakat mana kita nak kenal Allah, kita dah sebut sebelum ni, sekadar tahu hukum saja. Sekadar tahu hukum je. Hukum sifat Allah tu ada 20, hukum dia apa? Yang wajib tu apa sifat-sifat Allah, yang mustahil tu apa? Setakat tu je. Bukan nak mengenali hakikat zat Allah. Bukan nak fikir hakikat zat Allah ni macam mana, hakikat sifat Allah ni macam mana. Bukan macam tu. Contoh, kalau kita kata sifat Allah ni kidam kan, ada satu kidam, sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tak ada permulaan bagi Allah. Tak boleh orang nak tanya Allah tu ada bila, tak boleh, sebab kidam. Tak ada permulaan, tak boleh nak tanya. Jadi kalau orang tanya macam mana zat Allah tu tak ada permulaan, yang tu tak sampai di akal. Bukan sampai situ nak fikir. Tafakkaru, Nabi SAW sebut, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Kamu nak fikir pada makhluk je. Nak kenal Allah, nak kenal sifat Allah melalui makhluk. Boleh tuan dia? Nak kenal Allah melalui makhluk. Kalau makhluk ni benda berjisim, mengambil ruang, bertempat, maka Allah tak sama dengan makhluk. Gitu je. Boleh tuan dia? Gitu. Tu nak kenal. Lepas tu naik sikit lagi nak tahu hukum dia. Allah tak sama dengan makhluk, hukum apa? Wajib. Boleh tuan dia? Wajib. Apa maksud wajib? Mesti tak sama. Wajib di sini bermaksud mesti, secara mudah fahamnya. Mesti tak sama dengan makhluk, walau macam mana pun. Nanti tuan kita ni akan sebut. Boleh. Hukum saja, bukan nak tahu hakikat sebenar.
Maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu mengetahuikan hakikat zatnya. Bukan nak tahu hakikat, bukan bermaksud nak tahu hakikat zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baru. Kita ni baru, makhluk kita yang bersifat baharu. Apa maksud sifat baharu? Maksudnya makhluk yang baru ni salah satu sifat dia berubah-ubah, kan? Dulu muda, sekarang tua. Dulu kuat, sekarang dah lemah. Yang tu sifat makhluk yang baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Yang tu dipanggil makhluk yang bersifat baru. Dan sifat baru ni tak mungkin, tak boleh nak mengetahui hakikat yang qadim. Itu salah satu sebab. Kita yang baru tak mampu nak fikir sifat dan zat Allah yang qadim, yang sedia kala, yang tak ada permulaan, yang kekal selama-lamanya, yang maha berkuasa. Hakikat sebenar sekadar nak tahu hukum saja. Boleh tuan ni? Boleh. Fardu ain, hukum nak tahunya. Satu, kenal sifat. Ada berapa? 20, kan? Yang kedua, hukum kena tahu. Tu 2 step. Hukum kena tahu. Kata kudrah Allah berkuasa ni, apa hukum dia? Wajib. Apa maksud wajib? Mesti bagi Allah berkuasa. Itu maksud wajib. Tu kena faham. Hukum akal dia panggil. Faham situ tuan kan? Bukan bermaksud wajib ni kalau buat dapat pahala, tinggal berdosa. Yang tu wajib ke atas kita. Tu hukum syarak dia panggil. Yang wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa, yang tu hukum syarak. Hukum taklifi yang atas kita makhluk. Boleh kena beza situ, kena beza. Bila sebut sifat Allah bersifat wajib, maksud dia mesti. Tu hukum akal. Allah ada, mesti ada. Wajib bagi Allah maksudnya mesti ada. Akal tak boleh nak terima kalau Allah tak ada. Itu maksud wajib. Boleh tuan je? Boleh beza. Hukum tu kena beza. Hukum tu kena faham sungguh. Boleh. Maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli bagi waqi'. Mengenal dan mengetahui kena jazam. Apa maksud jazam? Kita sebut dah dulu kan. Maksud kena ikat, kemah, yakin sungguh dalam hati. Itu maksud jazam. Boleh tak? Kalau orang kata Allah wujud, yakin sungguh wujud Allah. Boleh tak ya? Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa sungguh, yakin dalam akidah. Yakin sungguh Allah. Allah berkehendak. Apa yang berlaku ni kehendak Allah. Yakin sungguh. Qada dan qadar Allah dah. Ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, yakin sungguh. Contoh duduk seorang-seorang dalam bilik kan. Duduk seorang-seorang dalam bilik. Yakin sungguh. Apa yang yakin? Apa yang yakin? Yakin yang Allah tahu segala-galanya walaupun kita duduk seorang dalam bilik. Tu nak bina keyakinan tu, keimanan akidah. Boleh tuan ji? Tu keyakinan. Boleh tu jazam. Artinya ni, apa jazam? Iktiqad yang putus sungguh, yang mengenai akan yang benar jadi iktiqad itu. Boleh tuan? Yakin sungguh, yakin. Sebab dalam akidah dia kena yakin je. Kalau bawah pada yakin, dia panggil muqallid, ikut orang kata saja. Yang tu khilaf ulama kan. Ada kata iman dia sah, ada kata tak sah. Ada kata sah tapi berdosa. Tu kena yakin sungguh. Boleh tuan ji? Baik, daripada awal. Pertama, kena tahu sifat tu. Kena kenal 20. Daripada wujud, kidam, baqa'. Ada, sedia kala, kekal Allah. Tak sama dengan makhluk kan. Mukhalafatul hawadis. Qiyamuhu binafsi. Allah tu berdiri dengan sendiri. Nanti akan belajar satu-satu kan. Allah tu sampailah akhir kena tahu. Yang kedua, hukum kena tahu kan. Yang ni
wajib. Sifat wajib mesti pada Allah. Dan lawan dia mustahil pun kena tahu juga, kan? Allah ada, lawan dia tak ada, kan tuan je? Allah Subhanahu Wa Taala ada, lawan dia tak ada. Tak ada tu hukum dia apa? Apa hukum dia? Mustahil. Mustahil tu hukum. Jadi hukum akalnya ada 3 juga. Wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Yang ni dipanggil hukum lah. Secara mudah kita nak belajar peringkat permulaan ni. Nanti lebih detail dia akan ada perbahasan lagi. Cuma nak fahamnya wajib, mustahil, hukum. Kalau kita faham wujud tu wajib mesti ada pada Allah, tak ada Allah tu hukum dia mustahil bagi Allah. Boleh Tuan Haji? Boleh. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lepas 2 step, tak lepas lagi fardu ain, tak lepas lagi Tuan Haji. Tak lepas lagi. Setakat tahu apa sifat Allah, lepas tu tahu hukum, tak lepas lagi. Ada kena naik satu lagi. Apa dia? Tengok ni. Maka wajib pada syarak. Wajib. Yang ni wajib yang taklifi, syarak tadi. Kalau tak buat berdosa. Apa dia? Atas tiap-tiap mukallaf mengetahui segala yang wajib pada akal. Sifat yang wajib Allah dia kena tahu. Pada hukum akal, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil pun dia kena tahu juga. Lawan. Kalau yang wajib 20, mustahil 20, berapa puluh? 40. Tapi tak susah. Ada lawan tak ada tu je, kan? Ada lawan tak ada. Sedia kala lawan ada permulaan, kan? Kekal, lawan binasa, gitu je. Kan? Cuma istilah je, kidam, kan? Ataupun apa, bakok, lawan fana, kan? Apa? Yang tu istilah bahasa Arab. Kalau kita faham dalam bahasa Melayu tu pun dah tak apa dah. Ada lawan tak ada. Ada permulaan, tak ada permulaan kidam, lawan dia ada permulaan. Bakok kekal, lawan dia binasa. Boleh ke? Berilmu, lawan dia jahil. Berkuasa, lawan dia lemah. Itu je, kan? Berkehendak, lawan dia tak ada berkehendak, maksudnya dipaksa. Boleh? Faham kod Melayu pun dah tak apa. Cuma yang penting kena tahu. Yang penting kena tahu 20 tu. Dan dia menjadi satu kefarduan kepada setiap yang mukallaf. Boleh Tuan Haji, ya? Dan satu lagi harus. Satu wajib 20 lagi lawan 40, harus ada satu saja. Jadi 41 sifat Allah yang wajib diketahui 20 mustahil, harus satu. Apa sifat harus bagi Allah? Satu. Satu dia harus. Apa sifat dia? Kalau wajib kita tahu wujud kidam bakok, yang mustahil pun kita tahu lawan-lawan dia. Yang harus apa? Harus bagi Allah untuk mengadakan mungkin ataupun makhluk, atau mentiadakan makhluk. Itu harus. Boleh? Bila sebut harus, maksudnya harus bagi Allah untuk menjadikan sesuatu atau untuk meniadakan sesuatu. Boleh Tuan Haji? Ingat harus. Bila sebut harus, tu maksud sifat harusnya. Harus bagi Allah. Jadi kita kias sendirilah. Kita apply sendiri. Keyword dia harus bagi Allah menjadikan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Kita apply sendiri, kias sendiri dalam semua perkara. Contoh, harus bagi Allah menghidupkan seseorang,
dan harus nak mematikan seseorang. Masuk dalam sifat harus tadi kan. Harus bagi Allah nak mengenyangkan seseorang ataupun nak tidak mengenyangkan seseorang. Harus bagi Allah nak menyembuhkan seseorang ataupun Allah tak nak menyembuhkan seseorang. Harus bagi Allah nak mengadakan bangunan ni ataupun Allah nak menghilangkan bangunan. Harus bagi Allah nak mengadakan kita di sini ataupun nak meniadakan kita di sini. Itu semua harus. Boleh faham situ tuan Haji ya? Boleh faham. Itu sifat harus bagi Allah. 20, 21, 41. 9 lagi sifat Rasul. Jadi semua 50. Akidah 50. Akidah 20 pun orang sebut. Akidah 20 atas dasar sifat wajib. Kalau orang sebut sifat 20 tu sifat wajib. Kalau orang kata sifat 50 pun betul juga. Kan? Orang kata belajar apa kat surau? Sifat 50. Tak pernah dengar sifat 50. Biasa 20. Tapi betul juga tuan Haji. Sebab apa? Sebab 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus 41, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil Rasul, 1 harus bagi Rasul, 9, 41 campur 9, 50. Betul juga. Ada setengah orang kata sifat 13. Betul juga. 13 ada. Lagi. Cuma yang masyhur sifat 20. Tapi kalau orang kata sifat 50 pun betul, kira semua. Sifat 13 pun betul. Sebab ambil pandangan Imam Asy'ari, dia bilang 13 je, tak cukup 20. Kalau Imam Maturidi baru 20. Kita dah bagi tahu dulu kan, akidah yang sebenar, akidah hak ahli sunnah wal jamaah. Bawah ahli sunnah wal jamaah dia ada 2 mazhab besar. Ingat lagi dulu kan, 2 mazhab yang besar. Apa mazhab akidah kita? Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Satu lagi Maturidi. Sebab apa Asy'ari? Sebab disusun oleh Abu Hasan Asy'ari. Sebab apa Maturidi? Sebab disusun oleh Abu Mansur Maturidi. Yang kita pegang Abu Hasan Asy'ari, dia kira 13 je. 13 je. Imam Abu Mansur dia kira 20. Kenapa beza? Beza pada kiraan saja, tapi isi sama. Macam tadi lah. Tak 50 pun betul, kira semua. 20 pun betul. Boleh. Cuma yang masyhurnya, pendapat yang masyhur 20. Yang itulah yang kita tahu 20 kan. Boleh tuan Haji ya? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lepas tu tuan kita ni nak bagi faham. Dia nak bagi faham hukum akal. Sebelum nak masuk sifat yang pertama wujud ni, dia nak bagi faham dulu hukum akal. Jadi dalam bab hukum kita kena faham ada 3 bab hukum. Satu hukum akal, satu hukum syarak, satu hukum adat. Kena beza betul-betul. Boleh tuan. Hukum akal ada 3. Satu wajib, satu mustahil, satu harus. 3. Hukum adat pun 3. Wajib, mustahil, harus. Hukum syarak ada 5. Kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ingat ke tuan Haji? Hukum syarak. Hukum syarak 5 lah yang kita biasa buat tu. Wajib solat kan, sunat, solat sunat jadi hukum dia. Harus kita duk makan, duk minum, harus hukum dia. Makruh, makan benda-benda makruh kan, contoh makan perkara yang berbau ke, makruh. Haram, makan benda-benda haram, buat perkara-perkara haram, tu hukum syarak. Boleh tuan ni. Jadi hukum syarak ni kalau mengikut hukum syarak, wajib ke atas seseorang untuk belajar akidah. Hukum syarak, habis hukum situ. Siapa yang tak belajar, berdosalah dia.
Ni akidah fardu ain. Habis ambil satu hukum wajib. Satu je perbahasannya. Lepas tu ambil tak tepi dulu. Tak tepi dulu. Sekarang ni tinggal dua. Hukum akal dan hukum adat. Boleh. Hukum akal dan hukum adat pun ada tiga. Wajib, mustahil, harus. Boleh tak ni? Wajib, nanti dia akan bincang apa maksud wajib, apa maksud mustahil, apa maksud harus. Yang adat ada wajib, mustahil, harus. Macam mana nak tahu hukum adat kebiasaan ni wajib, mustahil, harus? Mengikut adat kebiasaan berlaku. Contoh kita kata makan nasi 2 pinggan kenyang, kan? Makan seminggan 2 pinggan kenyang. Adat kebiasaan makan 2 pinggan kenyanglah dia. Jadi hukum dia wajib pada adat. Boleh? Hukum adat ditentukan dengan perkara yang memang biasa dah berlaku, adat kebiasaan macam tu. Tuan Haji, boleh faham Tuan Haji? Boleh faham kan? Makan nasi 2 pinggan kenyang contoh. Tu minum air habis botol ni, hilanglah dahaga. Kan? Sebab apa? Sebab memang ada kebiasaan orang ramai-ramai pun duk minum, hilang dahaga. Memang ada kebiasaan sebelum ni pun orang duduk makan nasi 2 pinggan kenyang je. Ataupun ataupun pisau. Pisau kalau yang tajam hiris, maka berdarahlah. Api membakar. Kita dah bagi contoh kan. Api, kalau pasal api cucuh dekat benda yang kering, maka terbakarlah. Sebab apa boleh hukumkan terbakar? Sebab memang ada kebiasaan sebelum ni pun macam itulah berlaku. Tu hukum adat. Jadi dihukumkan wajib kat situ. Boleh Tuan Haji? Maksudnya kata kita ambil api, letak kat kertas ni, terbakar. Hukum dia apa? Wajib terbakar. Ada hukum juga. Wajib terbakar. Tapi wajib pada apa? Pada adat. Wajib pada adat terbakar. Boleh Tuan Haji? Boleh ya? Yang mustahil apa? Contoh mustahil, duduk atas bangunan tu, tingkat atas kali tingkat 14, 7 bawah. Wajib apa? Wajib mati tu Haji. 14 tu. Kenapa wajib? Memang ada kebiasaan kalau orang terjun tingkat 14 matilah dia kan. Tu wajib hukum dia. Tapi wajib pada apa? Pada adat kebiasaan. Kita tak bincang lagi akal ni. Boleh nak faham dulu hukum adat. Wajib pada adat. Boleh juga kita kata mustahil. Mustahil apa? Mustahil tak mati. Boleh tak je? Faham kan? Mustahil tak mati ni, tu pada adat. Boleh tak je? Biasa kalau kita letak pada akal. Kan kita kata mustahil pada akal tak mati. Tu tak tepat Tuan Haji. Tak tepat Yang mustahil pada adat kebiasaan. Boleh. Nak faham. Jadi yang pentingnya kita tahu wajib, mustahil, harus tu pada adat macam itulah. Pisau menghiris, api membakar, ataupun makan banyak kenyang, minum, tu pada adat. Hukum adat tadi daripada wajib, mustahil, harus ke, kan? Harus macam mana adat harus? Apa hukum adat harus? Contoh dia, contoh nak faham kan? Tak nampak kan? Sini pun tak ada contoh. Tak apalah. Tapi hukum adat tadi daripada wajib, kalau orang kena api mesti terbakar, ataupun mustahil terjun tingkat 14 tak mati. Hukum adat tadi kalau nak dibandingkan dengan hukum akal, dia duduk level mana? Harus sahaja. Dia duduk level bawah harus. Boleh faham tak je? Maksudnya hukum akal dia duduk atas. Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Tu hukum akal.
Lepas tu bawah hukum adat, wajib juga, mustahil, harus. Tiga-tiga ni baru duduk peringkat harus saja hukum akal. Sebab hukum akal kita akan kaitkan dengan sifat Allah. Hukum akal, kalau sebut wajib pada akal, tu sifat Allah. Sifat Allah berkuasa, hukum dia wajib Allah berkuasa. Apa maksud wajib Allah berkuasa? Allah mesti berkuasa, kan? Mesti maha kuasa, ada berkuasa. Kalau tak berkuasa, tak boleh jadi Tuhan. Tak layak untuk kita mengiktikad satu zat yang menjadi Tuhan bagi kita untuk disembah kalau tak berkuasa. Situ dulu faham, kan? Bukti dia nanti lepas ni, kan? Boleh. Jadi bila kita bila hukum adat tadi, kalau dari segi adat kita kata kalau kena api memang terbakar, tapi bagi Allah sampai mana? Harus saja. Boleh faham tadi? Boleh faham hukum ni? Bagi Allah harus saja. Sebab apa harus? Sebab Allah berkuasa untuk membuatkan api tak terbakar, api tak membakar. Boleh tuan. Contoh apa kita sebut? Kisah Nabi Ibrahim AS, kan? Masuk dalam api tak terbakar. Sebab apa? Sebab yang membakar Allah. Pada hukum adat, api memang membakar. Tapi pada hukum akal, Allah berkuasa, harus bagi Allah untuk menjadikan api itu membakar, ataupun harus bagi Allah untuk menjadikan api itu tak membakar. Boleh bagi ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ni hukum ni. Sebab tu tuan kita ni dia nak bagi hukum. Boleh nampak dulu gambaran dia, kan? Nampak dulu gambaran. Jadi tuan kita ni sebut, dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya. Maksud wajib pada akal apa dia? Akal kita tak boleh nak terima kalau tak ada benda tu. Tu maksud wajib. Akal kita tak boleh terima kalau Allah tu tak wujud. Kan? Boleh tu aja, ya? Boleh. Tu maksud wajib. Ataupun nak faham lagi, mesti pada akal tu Allah ada. Bila sebut Allah tu wujud, mesti pada akal tu. Tu baru step yang kedua kita sebutkan. Tadi kita kena tahu apa sifat 20 yang wajib kita tahu. Yang kedua hukum. Bila sebut wajib, mesti Allah tu ada. Mesti Allah tu tak ada permulaan. Mesti Allah tu kekal. Mesti Allah tu tak sama langsung dengan makhluk. Mesti Allah tu berkuasa. Mesti Allah tu berilmu, mengetahui. Mesti Allah tu mendengar. Mesti Allah tu melihat, kan? Mesti Allah tu berilmu. Mesti. Boleh. Tu hukum, tu maksud wajib. Mesti tu wajib. Tapi tak lepas lagi fardu ain. Sebab apa? Sebab kita nak buktikan lagi. Kenapa kamu kata Allah tu mesti wujud? Kenapa kamu kata Allah tu mesti berkuasa? Kenapa kamu kata Allah tu mesti berkehendak? Kenapa kamu kata Allah tu mesti berilmu, mengetahui? Kena buktikan yang tu, barulah naik step yang ketiga untuk kewajipan fardu ain dia. Cuma kita nak faham, bila sebut wajib pada akal, secara mudahnya mesti akal kita. Mesti. Boleh situ, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini tuan kita sebut untuk kita faham mesti tadi. Untuk kita faham mesti tadi, tuan kita kata seperti contoh. Tuan kitab ni dia bagi contoh untuk makhluk kita dulu, untuk kita faham. Contoh apa? Contoh seperti mengambil lapang bagi jirim. Apa maksud mengambil lapang bagi jirim?
iaitu jirim. Tahu jirim? Jirim ni benda lah. Jirim ni sesuatu benda. Jirim. Jirim dalam ni satu istilah baru dalam tauhid. Ada satu istilah dia panggil jirim. Jirim ni makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil jirim tu Haji. Jirim. Boleh faham? Boleh faham jirim. Satu lagi jisim. Sama bahasa Melayu kan, panggil jisim juga. Jirim. Kalau orang belajar sains dia sebut kok jirim. Jirim ni semua makhluk dipanggil jirim. Tak kira manusia ke, air ke, gelas ke, kitab ke, buku ke, semua benda jirim dia panggil. Dan jirim ni terbagi kepada dua. Kita dah azan isyak. Isyak dah kan? Isyak. Cuma terakhir jirim ni terbagi dua. Satu jirim yang berketul macam kita ni, berketul-ketul ni kan. Satu lagi jirim latif dia, jirimul latif. Jirim yang halus yang tidak berketul seperti apa? Seperti air. Pun jirim juga air ataupun angin, udara ni. Udara ni jirim juga. Boleh. Benda. Dan jirim ni sifat dia akan mengambil tempat. Dia mesti mengambil ruang. Macam saya, kalau saya duduk sini, tak ada orang lah boleh duduk sini sebab saya dah duduk sini, kan? Ataupun ikan duduk dalam air, tempat ikan tu air tak boleh duduk tempat dia sebab ikan dah mengambil tempat dan ruang kat situ. Air kat tepi dia, kan? Boleh faham tak je? Kalau ikan pergi, barulah air tu boleh mengambil tempat. Dan air tu pun juga jirim. Boleh faham situ. Tak kaitkan lagi ni dengan hukum akal. Tuan kita ni nak bagi contoh dulu. Dan apa kaitan dia dengan hukum akal? InsyaAllah kita sambung di pertemuan akan datang lah. Boleh faham kan tu Haji? Boleh faham kan? Kita nak faham hukum akal dulu. Yang penting keyword dia mesti. Bila sebut wajib pada Allah, yang ni mesti wujud Allah. Cuma kita nak buktikan, insya-Allah kita akan sebut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi satu ilmu muhasabah. Kenapa ulama sampai bincang macam tu Haji? Sampai detail bincang sebab dia nak bina satu akidah kekuatan, nak bagi tahu yang Allah tak sama langsung dengan makhluk. Tak sama langsung, dibincang sampai sedetail-detailnya, sedetail seperincinya. Kalau kita masih nampak ada ciri-ciri makhluk, maka itu bukan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak letak dalam keyakinan kita yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkurang hanyalah kelemahan kita sebagai seorang hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.